mereka gunakan. Sebab tadi ada warna Oh, putih, dia ada warna hitam. So, ya, kita mereka menggunakan satu peranti yang menarik juga sebenarnya. Tapi yalah, tak sebab boleh sebut lah. kita tak diberitahu untuk macam Menyebut. dia adalah apa rakan telefon pintar rasmi ke apa kan. Tidak. So, tak apalah. Nanti, kalau dia orang bagi kita apa paid promotion, kita akan jilat. Betul tak Amy? Betul. Emmy's phone. Emmy's and Sultan pun. Itulah phone yang diguna pakai. Tapi flight path kita akan bergerak daripada kawasan utara. Sehingga ke Novo, tapi ianya lebih merapatkan diri ke kawasan kanan. Okey. Telah ada satu flight path yang tidak begitu indah untuk siapa yang akan turun di Gatka Hospital Jogopol. Zarki tidaklah begitu banyak ferry pier, okey saja. Memang inilah dia pergerakan yang agak sukar untuk siapa yang lebih ke arah barat. Ini sakit untuk pasukan yang macam awak katakan lah nak pergi ke bahagian barat. Jogopol, Hospital, Gatka, Quarry, Ferry Pier, Primos. Jadi kalau anda nak ingat barat ke timur, mana satu kiri, mana satu kanan, senang je sebenarnya. Saya rasa dalam banyak-banyak arah kan Amy. Of course utara dengan selatan tu kalau tak ingat tu, saya tak tahu lah nak cakap macam mana lagi kan. Menangis lah cikgu geografi anda masing-masing ataupun dulu kajian tempatan sebelum geografi kita panggil kajian tempatan ke bukan? Kajian tempatan tu nama projek kan. Tapi Abun pada waktu ini satu pemain Thailand 1 stone telah pun dijatuhkan oleh Sando dengan penggunaan Mosin Nagant tanpa skop. Depan-depan tu dia buat Mosin Nagant ni macam shotgun. Ya, dan yang sakit jumper. sekarang adalah Thailand 1. Sebab Thailand 1 mereka belum lagi lepas. Mereka belum lagi lepas ke kedudukan yang selamat. Tapi Shoaib akan menghalang ataupun mengganggu siapa yang cuba-cuba untuk datang kawasan ini. Dan masa yang sama dia mencuba sebenarnya untuk dapatkan kejatuhan daripada pihak lawan. Malang sekali sukar untuk dirinya. Shoaib dengan AKM dan juga M16 saja yang ada untuk Shoaib. Manakala di kawasan Yasnaya Poliana ada Vietnam 2 sepertinya akan bermahajalela di sini tanpa ada gangguan sesiapa. Ya, ini dia satu special player camp ditunjukkan untuk Vietnam 2 memandangkan mereka adalah pasukan yang sekarang ini menduduki tempat yang pertama keseluruhan. Tapi untuk jumper knockdown yang diperoleh oleh beliau sebentar tadi terhadap Filipina 2 berjaya untuk disahkan sebagai salah satu mata singkir untuk jumper. Tadi kita tahu jumper ada 4 mata singkir. Dia ratakan satu pasukan Laos secara keseluruhannya. Cuma itulah sayangnya tak ditunjukkan kepada kita. Highest total elimination dipegang oleh Vietnam 2 dengan 30, Indonesia 2 mengikuti rapat dengan 28, 25 juga untuk Malaysia 1 kita. Ya. Cuma kita punya statistik ni dia memang selalu memang nak lari je. Statistik kita tak keluar tak lebih daripada 3 saat lah. Lepas tu dia nak lari secepat yang mungkin. Bang tunjuk 5 saat ke, kita nak mengamati juga 5 ke 6 saat okey je. Mengamati sedikit kan. Snipes kan jumpa Dacia. Lebih awal untuk Malaysia. Itu bermakna sekarang ini dia akan mencari posisi yang lebih bersesuaian. Sekarang ini saya rasa tidak akan ada gameplay menjaga jambatan. Mungkin akan dibaca mudah oleh mana-mana pihak lawan yang lain. Tetapi menyengit kalau kita lihatkan Yuhai lebih menyengit ke kiri. Seperti permainan dia tak menghadap ke meja sangat. Lebih menghadap ke bahagian bawah, menunjukkan yang sekarang ini mungkin dia lebih selesa untuk mana ke bahagian bawah tersebut. Malaysia 1. Yan dapatkan Tony K. Bahaya untuk Thailand 1 sekarang ni. Kalau Yalah, sejujurnya saya tak rasa mereka tak lepas. Ada satu lagi game lepas ni kan dan macam-macam benda boleh jadi. Point pun tak adalah jauh sangat pun. Rapat je antara mereka dan juga pasukan atas mereka. Tetapi tak boleh nak pandang rendah juga kerana 1-2 mata yang mereka lepaskan begitu sahaja ini mungkin akan menjadi titik penentu yang penting. Smile dapatkan the top, Schweppes jatuhkan Rabis, habiskan terus Rabis. Apabila dia wajah Myanmar 2 yang baru saja mendapatkan satu mata singkir untuk mereka tadi. Hampir-hampir dapatkan 2 sebenarnya, spray terhadap kenderaan yang dipandu oleh pihak musuh tapi hanya berjaya untuk mendapatkan satu sahaja. Tapi tadi kiranya untuk
Malaysia 2 mereka dapat jatuhkan Tony K tadi Amy. Ui, satu lagi jatuh. Okey, dapat. So maksudnya diorang dah dapat dah mata singkir tersebut. So sekarang ni Thailand 1 hanya berbaki 2 orang pemain saja. Saya fokus bahagian kanan ni Zul. Tadi dia tiba-tiba tinggal seorang player Thailand yang berdiri. Dia tiba-tiba macam dia merahkan terus dua ni pada level 3 tersebut, tapi rupa-rupanya dia hanya nak hapuskan selagi pemain yang jatuh tadi tu. Jadi Thailand 1 ni sedih lah sebab ni sakit ni. Cuma mereka dah dapat 1 markah untuk pasukan mereka. So 8 markah untuk beberapa pasukan daripada tempat ke-15 hingga tempat ke-17. 3 pasukan berbeza ada 8 markah. Selepas itu 15. Nak tak nak mereka kena dapat lebih dari 5 mata stingkir kot untuk pusingan ini. Sekurang-kurangnya kalau mereka nak top up lagi di pusingan yang seterusnya. Kalau kita lihatkan di dalam kamera kecil tersebut, walaupun bermula pertarungan, tapi saya rasa kamera kecil dengan kamera besar ni adalah pertarungan yang sama, ya betul. Antara Kemboja 1 dan juga Indonesia 1. Ya, tepat sekali, tetapi tembakan daripada Rosemary berjaya untuk dapat 1-2 pemain. Namun dia akan jatuh juga. Tinggal 2 saja lagi pemain yang tinggal. 1 saja lagi. Indonesia 1, tetapi Filipina 1 akan ada daripada tempat yang berbeza. Sepertinya mereka yang cuba untuk mendapat kawasan ini. Tidak ada peluang untuk mendapat dan kedua-duanya rata. Satu lagi game yang tidak menjadi untuk Indonesia 1. Push yang dilakukan oleh mereka langsung tak clean. Selain daripada chicken dinner yang mereka dapatkan di Miramar tadi pada pusingan yang ketiga, selain daripada itu semuanya kita boleh katakan gameplay yang tak clean langsung ditunjukkan oleh Indonesia 1. Dengan push yang sedikit carca merba, tidak dikoordinasikan bersama-sama, kejatuhan yang tidak ada trade, kejatuhan ataupun backup yang lambat. Dan beberapa kali lah kita lihatkan mereka tusun. Itu pun nasib baiklah mereka ada 1 chicken dinner. Itulah saya rasa kunci yang menyebabkan mereka apa-apa terjadi pun pada peringkat kelayakan ini, mereka tetap akan bermain di final. Betul. Itu yang penting untuk Indonesia 1. Mungkin dia nak cuba. Saya rasa apa yang saya boleh fikirkan lah, mereka cuba untuk melanggar sesiapa pun yang ada. Nak tengok kekuatan mereka dan keyakinan mereka. Tetapi satu kejatuhan berlaku. Beer 11 tak silap saya tadi kan. Berjaya untuk mendapatkan seorang dan dia akan memilih untuk pergi ke arah yang berbeza. Timor Leste. Adakah itu Timor Leste 1 atau Timor Leste 2? Mungkin Timor Leste 1 yang sekarang ini memang dah hilang satu orang pemain mereka. 3 poin daripada 4 ini merupakan pusingan kelima Sulan. Daripada 5 pusingan yang telah pun dia lalui. Ya, tapi saya rasa kan semua memang tengah target tim Timor Leste lah pada waktu ini untuk lepas. Sedih tu diorang. Sebab Brunei pun sekarang ini mereka tahu, tadi Geek buat macam tu kan. Jomlah kita try buat juga perkara yang sama Geek buat. Cuma kita akan roadblock dekat satu lagi jambatan yang berbeza. Sebab mesti diorang akan trauma kan lalu jambatan yang dekat dengan lighthouse tersebut. Sebab tadi jumpa dengan Geek. So diorang mesti akan lalu dekat jambatan ni. Kalau diorang lalu dekat jambatan ini, jomlah kita silang rotation diorang. Kalau kita silang rotation diorang, mungkin kita boleh dapat 4 mata singkir. Kalau kita dapat 4 mata singkir, mungkin kita boleh lepas pergi final. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Brunei pada waktu ini. Tetapi setakat ini belum lagi ada habuan besar yang masalahnya bila dia nak cuba buat benda ni, tiba-tiba pula ada tim yang lain mungkin akan ada di depan mereka. So ini bukannya berita yang baik. Dia nak dapatkan satu Timor Leste, tetapi kedua-dua Timor Leste akan ada di kawasan sekeliling mereka. Namun Nameless akan menjadi masalah ketika ini ditekan dan ada lagi 2. Ramai lagi pemain-pemain yang ada di kawasan ini. Brunei mencari dan terus mencari pemain-pemain yang ada di kawasan sekeliling. Tapi Timor Leste depan belakang mungkin mereka akan menekan-nekan pemain Brunei. Untuk newbies, saya lihatkan mungkin untuk Brunei lah. Beberapa rookie mistake dilakukan oleh mereka seperti tembakan di kawasan terbuka semata-mata untuk menamatkan riwayat pemain musuh, dan itu menyebabkan sekarang ini 2 orang pemain mereka dalam keadaan knockdown. Padahal tadi sebenarnya nak kata boleh revive pun tak boleh revive dah. So santai je, tunggu je pemain musuh menunjukkan wajah mereka, menunjukkan diri mereka, dan kemudian ia dapatkan lagi mata tambahan. Lepas tu barulah mungkin fikir pasal reset. Sekarang ni Thailand 2 pun dah sampai dekat perkarangan kawasan Brunei, iaitu specifically di kawasan jambatan tersebut. DZ nampak juga salah satu pemain Brunei yang telah pun terjatuh. Beer 11 nasib baik dekat situ, Piasau jatuhkan beliau. Itu akan membenarkan Brunei dapatkan beberapa mata singkir dekat sini. Tapi diorang tinggal satu orang pemain rata.
Rata, dia cuba untuk buat onar. Tapi dia yang kena corner tadi, habis. Kena potong tang corner, Rata, Brunei. Dan cubaan untuk lakukan satu kesukaran kepada Timur Leste. Tapi ketika ini dia ataupun mereka pula yang akan disingkirkan terlebih dahulu di tempat yang ke-17 sementara tadi. Philippines di tempat yang lebih tinggi berbanding Indonesia, tetapi lapar sedang mengumpul info-info yang ada. Dan dia nampak ada satu pasukan di atas sana. Jadi ini akan memberikan info lebih banyak kepada rakan-rakan yang lain. Tapi sekarang ini mereka di bahagian dalam belatan. Lihatkanlah susunan kenderaan mereka supaya setiap kenderaan yang ada dalam keadaan selamat. Oh, itu memang tamparan hebat lah. Saya masih lagi terbayang. Kesilapan kecil je sebenarnya yang dilakukan oleh Brunei tadi untuk menamatkan riwayat salah satu knock yang mereka dapat, kawasan terbuka, kena knock, lepas tu jumpa dengan Thailand, lepas tu Timor Leste ada yang dah sampai kat depan, Timor Leste just tunggu je main-main Brunei yang cuba untuk melintas dan akhirnya mereka rata begitu saja. Dalam perlawanan yang kelihatannya mereka ada advantage tadi, mereka dapatkan 2 saja mata dan itu bukanlah satu perkara yang mereka boleh mendabik dada. Kerana pada waktu ini kedudukan mereka ataupun tempat mereka di final sana belum lagi boleh kita katakan mereka dah pun ada. Ya, betul tu. Tiada jaminan. Tu yang akan menjadi kegusaran. Laos 2. Dalam penungguan nak melihatkan pasukan lawan sedang mengelilingi mereka, tetapi Timor Leste 2. Salah seorang pemain mereka jatuh dan dihabiskan oleh Gotani. Itu adalah Thailand 2. Thailand 2 sekarang ini sebenarnya yang sedang mengumpul markah untuk pasukan mereka untuk lebih tinggi dan tinggi. So, Thailand 1 tinggal seorang saja lagi pemain, tapi Mela akan berjaya untuk dapatkan Vox. Itu bermakna Thailand 2 dalam pengumpulan markah. 4 sudah ada untuk mereka dari segi mata singkir. 1-1 berjaya untuk mereka colik. Tapi Mika akan jatuh, Yuhai akan dapatkan Guangji. Vietnam bertemu dengan Malaysia 1. Bang? Malaysia 1 bang. Bang, Yuhai. Bang, Yuhai tu yang akan. Terima kasih bang. Okey, akhirnya dapat juga untuk kita lihatkan pertemuan tersebut. Tapi kali ini dia tukar pula kepada perspektif Vietnam 2. Tak apalah, saya akan nampak Malaysia 1. Saya rasa itu pun sudah memadai daripada tak nampak Truong Zin pada waktu ini. Dah pun datang untuk memberikan bantuan kepada rakan sepasukan dia. Mika dah pun selamat untuk menggunakan first aid. So untuk Malaysia 1 sekarang ni nyawa mereka mencukupi untuk mereka berlawan dengan pihak musuh. Thailand 2 dapatkan 5 mata elimination. Prestasi yang baik juga daripada Thailand 2 yang duduk lama di kawasan Pulau SMB. Tapi Snipes dilihatkan oleh Gosu. Bahaya untuk Malaysia 1. Di mana Gosu pada waktu ini akan mengintai daripada jarak jauh sambil dibantu oleh rakan-rakan sepasukan yang dah pun mara ke bahagian hadapan. Kawasan batu-batu ini mungkin akan menjadi antara kelebihan dan juga kesukaran untuk mereka. Bone yang balik oleh para jin. Sepertinya dia dah tahu ke arah mana pemain-pemain Malaysia ini akan pergi. Namun begitu Yuhai memilih untuk menjauhkan lagi jaraknya dengan rakan-rakan yang lain. Terus menaiki kenderaan ini untuk melarikan diri. Tapi Yuhai tidak sempat untuk pergi ke mana-mana. Perajin. Dia dah dilanggar tadi tapi Perajin hidup lagi. Dia melompat naik dan dia masih lagi dalam permainan kita. Jadi Malaysia 1. Secara tiba-tiba lesap pemain-pemain kita. Tinggal seorang saja lagi yang berdiri. Untuk Malaysia 1. Malang sekali untuk Malaysia 1. Ya, mereka punya kedudukan itu betul-betul dibaca oleh Vietnam 2. Sampaikan tadi mereka bergerak ke depan kena net, ke belakang pun kena net juga. Dengan pembukaan yang baik juga dilakukan oleh Truong Zin sebentar tadi. Menyebabkan langsung no way out untuk Yuhai. Tapi Damrut berjaya untuk meloloskan diri daripada kekacauan tersebut. Tapi itulah satu expensive fight lah untuk Malaysia 1 dengan Damrut seorang saja yang tinggal. Nasib baiklah kawasan yang dipegang oleh beliau masih lagi betul-betul berada di penjuru bulatan yang seterusnya. So dia tak perlu nak bergerak banyak. Hanya perlu menunggu saja pasukan-pasukan lain berlawan antara satu sama lain untuk beliau sekurang-kurangnya dapatkanlah beberapa mata tambahan untuk pusingan kali ini. Malaysia 2 akan datang daripada bahagian Lipovka. Kemboja cuba untuk dicari oleh Indonesia 2. Kali ini Indonesia 2, bukan kali ini je lah. Sebenarnya Indonesia 2 ni, diorang punya gameplay sebab yalah diorang punya majority kan datang dari Boom. Walaupun majority tu 2, tapi
Ponbit dan juga Yami datang dari Boom, kemudian yang Lapar dari Void, Sata dari BTR. Dan mereka ni memang suka untuk survive dulu, baru kemudian mereka akan farm kill di saat-saat akhir. Ya, tepat sekali. So, ni yummy. Yummy. Main Indonesia 2. Sebelah-sebelah saja dengan Damgood. Tapi kerana Damgood masih lagi belum dibaca, belum ditemui. Damgood masih mampu untuk bersembunyi di kawasan persembunyian beliau. Dan ada juga airdrop yang akan turun selepas ini di hadapan pemain Kemboja mungkin. Filipin 1. 4 mata singgih telah pun untuk mereka. Belatan yang seterusnya akan bergerak ke tempat yang lain, tapi lihat kalau Trung Zin berjaya untuk dapatkan satu kejatuhan pada pihak lawan. Tatkala ini 15 pasukan yang tinggal dan kebanyakan daripada mereka semuanya masih lagi ada 3 ke 4 orang pemain. Tidak ramai yang tinggal seorang, kecuali saya rasa Malaysia 1 saja yang tinggal seorang pemain. Tapi untuk Timor Leste 2 sebenarnya banyak juga mata singkir yang mereka kumpulkan tadi disebabkan oleh kesilapan Brunei 1. Mereka dapatkan 5 mata singkir secara tepatnya, menyebabkan sekarang ni mereka dah ada 2 digit dari segi jumlah pungutan mata. Bergantung kepada Filipina 2 dan juga Thailand 1, adakah mereka mampu ataupun tidak untuk mengejar 13 mata tersebut, ataupun mereka akan pulang dengan mata minimum sekali lagi untuk pusingan yang kelima, di mana kita tahu lepas ni tinggal 1 saya lagi pusingan. Kalau lepas tu tusun juga, maka tak kisahlah anda tim besar ke apa ke, tidak akan ada tiba-tiba tambah satu lagi game, tak satu lagi round, tak. Anda tetap tidak akan bermain di peringkat final. Itulah satu perkara yang mereka kena berjaga-jaga lah. Tapi pada waktu ini Vietnam 1. Adakah ini pemain terakhir dari Vietnam 1? Ya betul, Vikoi. Satu-satunya pemain yang tinggal cuma untuk dicari dengan frag grenade, menerima damage tapi belum mencukupi untuk betul-betul dihabiskan secara langsung. Tapi terlalu banyak bom tangan yang datang ke arah beliau. Dia kata ni lah, apa, kalau berani datanglah satu-satu. Janganlah semua lawan sama-sama kan. Macam mana aku nak lawan? Ini bukan solo versus squad. Ini bukan klasik bang. Tak boleh. Jadi Vikoi walaupun Solo dia ada adalah Isnin. Yelah. Dia kan dia juara betul lah. Vikoi lah juara solo kan. Musim lepas SEA Games. Dia lah juara solo kalau korang nak tahu, dia yang dapat emas untuk SEA Games pada musim lepas untuk SEA Games kita. Tapi Shrap sekarang ini akan ditemui pula oleh Jumper. Itu bermakna Thailand 1 baru je nak bernafas tadi dapat 1. Dicolik pula salah satu pemain mereka. Tapi untuk Malaysia 2 lagi pemain mereka. Di bahagian kiri Jumper nyawa tidak begitu banyak. Sekarang ni Jumper dia cuba untuk mencari pemain Filipina tersebut. Tapi sekarang ini dia pula yang menderima damage yang agak banyak. Dan Jumper terpaksa untuk menukarkan posisi beliau. Tak boleh untuk berada di kawasan ini. Bulatan yang seterusnya akan pergi ke tempat yang lain. Malaysia 2 dalam keadaan yang berbahaya. Ada 2 bagi untuk digunakan pakai. Tetapi Filipina 2 ini akan menjadi masalah terbesar untuk Malaysia 2 bersama dengan Myanmar. Satu perkara yang menarik. Baru saya diumumkan Amy, tapi nanti saya akan share kepada awak. Awal pada waktu ini Lizzy, satu tembakan yang tajam dilakukan oleh beliau terhadap pemain Filipina dengan informasi yang diberikan oleh Forza di bahagian bawah. Menyebabkan sekarang ini mereka dapat tambah satu lagi mata. Malaysia 2 dalam keadaan bahaya. Alamak, 2 orang tu dah lah jauh dengan Jumper dan juga Yan. Adakah kedua-duanya jatuh? Tidak. Saya rasa satu jatuh, ya betul. Satu jatuh, satu lagi masih lagi berdiri teguh. So reset boleh lagi dilakukan oleh Malaysia 2 pada waktu ini untuk kembali semula kepada 4. Loki ditembak oleh Jumper. Impak yang besar dimainkan oleh beliau. Nuzi jatuh. Satu saya taman mata untuk Thailand 1. Wow. Wow. Menakutkan untuk Thailand 1 sekarang ni. Ya, tepat sekali. Amazing. Bukanlah amazing, ini adalah tak promising. Bahaya untuk mereka. Tempat ke-17. So, ini memang masalah yang terbesar akan terjadi kepada Thailand 1. Akan tetapi 1 sehingga 13 inilah dia pasukan yang berdiri, yang masih lagi teguh berdiri. Selamat dalam pemandangan kita. Satu lemparan bom akan dibaling ke bahagian bawah dalam pencarian musuh-musuh yang ada. Namun di sini kita akan menyaksikan pula pack out, allow 1. Satu pergerakan dilakukan ke bahagian kiri sana. Forza akan naik ke bahagian atas. Bulatan yang seterusnya akan pergi ke kawasan selatan. Itu bermakna ketika ini 5 mata sikit telah pun ada untuk Laos.
Ya, 5 mata singkir untuk Laos 1. Ini kalau tak silap saya nama lama dia orang Ed Friend ke something macam tu lah lebih kurang. Sebab saya ingat salah satu nama player mereka iaitu Honda. Tapi malah untuk Malaysia 2 tidak ada tempat untuk mereka menyelit disebabkan oleh play zone yang ditarik lebih ke bahagian hadapan. Menyebabkan 3 saya tambahan mata untuk pusingan kita kali ini. Tapi Damrud masih lagi hidup, Amy. Masih lagi hidup. Kita tahu dia dengan survival ini memang tidak dapat dipisahkan. Cuma adakah di SEA Games ini dia dapat lakukan sekali lagi perkara yang kita biasa lihatkan dilakukan oleh seorang Damrud, di mana seorang pemain boleh survive dan bukan sekadar survive, menunjukkan baur-baur ataupun tanda-tanda boleh dapatkan chicken dinner. Ya, benar sekali. Kita akan tengok dulu macam mana Damrud melakukan kerja beliau. Selalunya kalau tak win Indonesia Chicken Dinner sekalipun, dia boleh dapatkan skor-skor yang 1 ke 2 mata singkir. Dia berseorangan saja. Dia seperti tahu je setiap muka bumi yang ada untuk map-map yang dimainkan. Wrangle dia tahu, Sanok dia tahu, Miramar lagi lah kan. Dia sering kali menunjukkan perkara tersebut ketika skill yang terakhir dan dia tinggal berseorangan. Tetapi bulatan yang seterusnya perlu memaksa Damgod untuk bergerak antara menggunakan kenderaan ataupun jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki jauh sangat, lebih kurang 300 meter untuk dilalui oleh Damgod. Dan untuk Filipina 1, cubaan palingan bom tangan tersebut tidak mencukupi untuk mendapatkan Ichi ketika ini. Indonesia 2, mereka masih lagi ada keempat-empat pemain. Kedudukan yang dipilih daripada tadi mendatangkan hasil yang lumayan kepada Indonesia. Sehingga sekarang ini mereka ada peluang lagi, bibit-bibit untuk mendapatkan win Indonesia Chicken Dinner. Ya betul, tapi salah satu main mereka tadi telah pun terjatuh. So mereka kena reset dan kita tahu mereka ni jaranglah untuk tiba-tiba overcommit. Melainkan saat yang mereka tewas pada pusingan yang kedua itu adalah satu perkara yang sedikit aneh ataupun janggal lah. Tapi Lizzie dijatuhkan oleh Kaya, Gotani dapatkan Zai, Damrud jatuhkan Boyshon. So satu lagi mata tamat sempat untuk dikumpulkan oleh Damrud walaupun tinggal berseorangan. Cuma dia dapat masuk circle ke tak? Satar mengesan Damrud. So tempat yang ke-8 ataupun 9 tadi untuk Malaysia 1. Tapi kita tahu tak ada impak besar sangat untuk peluang mereka pergi ke final. Mereka dah pun ada bersama-sama dengan Malaysia 2. Sekarang ni yang lebih penting adalah siapakah yang akan dapatkan chicken dinner untuk game kita kali ini? Ya, tepat sekali. Yami, tembakan terusan ke kawasan atas sana. Indonesia cuba untuk membina laluan masuk ke kawasan yang selamat. Banyak betul kotak yang bertempiaran di kawasan lereng-lereng bukit ini. Jadi banyak masa dan banyak juga utilities yang mampu untuk mereka penuhkan kembali dalam pergerakan untuk masuk ke tempat yang lebih selamat. Tetapi Laos 1, gameplay yang ditunjukkan daripada run yang terawal sekali memang ganas sebenarnya untuk Laos 1 ini. Dan sekarang ini mereka cuba untuk membaham pemain-pemain Indonesia 2, di mana Indonesia 2 juga antara pasukan yang terbaik sekarang ini dalam game kita setelah 5 pusingan dilalui. Tetapi lihat kalau Bombit berjaya untuk dapatkan satu Honda tempat lebih tinggi, mencari pihak lawan yang ada di bahagian bawah. Tapi malang sekali tembakan beliau tidak mengenai langsung. Dan pemain yang terakhir akan rata begitu saja di tempat yang kelima. Indonesia seorang saja yang jatuh untuk mereka. Dan mungkin itu pun diganggu oleh pemain Filipina. Ya, tapi kawalan situasi yang baik dilakukan oleh Indonesia sebentar tadi. Walaupun dikejutkan dengan kehadiran Honda daripada bahagian atas. Vietnam 2 kembali semula konsisten. Kali ini walaupun tinggal berdua tapi mereka dapat hidup sehingga ke bulatan-bulatan yang terakhir. Top 4. Daripada tadi saya rasa ada waktu Damrud hidup tu, waktu tu ada 10 pasukan lagi, 10-11 pasukan. Tiba-tiba tinggal 4 sahaja Amy dengan satu penutupan circle. Mainly disebabkan oleh kebaikan pasukan datang daripada bahagian bawah bukit. So mereka terpaksa untuk berlawan antara satu sama lain. Tapi sekarang ini di atas kertas Filipina 1 dan juga Indonesia 2 ada kelebihan dari segi nombor. Mereka ada full squad. Thailand 2 tidak kurang hebatnya, mereka ada 3 orang pemain. Vietnam 2 orang pemain. Tepat sekali. Indonesia masih mampu untuk bertahan walaupun tadi di hujung-hujung bulatan saja Filipina akan melihat mereka. Kali ini bersama-sama dengan Vietnam sebenarnya. Dua arah yang berbeza akan dilihatkan. Tapi Ponbit perlu untuk bergerak dan mara ke depan sedikit demi sedikit. Selepas ini bulatan kita akan mengecil.
Jadi tak nak mereka kena melakukan pergerakan tersebut untuk masuk ke dalam tempat yang lebih selamat. Tapi sekarang Vietnam akan melihat mereka untuk kedudukan Gosu. Bahagian kiri ini pasti sukar untuk melihatkan Gosu. Dan untuk Filipina juga pasti akan melihatkan kepada Indonesia. Sekarang ini peluang untuk Indonesia 2 keluar daripada kawasan yang berbahaya ini agak tipis. Tetapi kita akan lihat macam mana mereka mencari jalan keluar daripada dua buah pasukan yang sedang cuba untuk membahar mereka. Tapi kalau kita lihatkan dari segi high ground advantage Filipina 1, mereka memang sedang ada satu advantage dari segi high ground ini untuk melihatkan ke arah Indonesia 2 yang ditekan daripada bahagian atas ini. Tambahan pula untuk Indonesia 2, mereka tak sentuh lagi bulatan seterusnya langsung dengan Rocello dapatkan Satar dihabiskan secara langsung. 3 saya tinggal untuk Indonesia 2, cuba untuk naik ke bahagian atas. Tapi bukan satu kenaikan yang mudah dengan Filipina 1, masih lagi ada 4 orang main. Wah, 13 mata singkir secara tak sedar mereka dah kumpulkan. Tadi kita tahu awal-awal tu mereka just ganggu je pertempuran berlangsung antara Indonesia 1 dan juga Kemboja waktu itu kan. Tapi sekarang ni sedar tak sedar mereka dah ada 13 secara total. Dan Indonesia 2 mungkin akan menjadi mangsa seterusnya. Demigod and Friends, Ranked and Friends. Mungkin dia akan menunjukkan kegarangan mereka. Lagi memperoleh video-video Chicken Dinner, tapi Uzi lebih menakutkan. Tinggal seorang saja lagi pemain dan tembakan berterusan. Rata sudah untuk Indonesia 2, 15. Untuk Filipina 1, legendary untuk mereka. Tapi Vietnam, dia nampak peluang ini sebagai peluang kemasan untuk mereka. Mara terus ke depan. Thailand 2, masih lagi ada 2 pemain yang berdiri untuk pasukan mereka. Mela bersama dengan Logan saja yang ada. Tapi Kotani cuba untuk dibantu. Tidak sempat untuk melakukan perkara tersebut. Barut akan berjaya. Ataupun berjaya sebenarnya untuk mengeluarkan pemain lawan tersebut. Ya, sekarang ini betul-betul pertembungan antara 3 penjuru. Tapi masalahnya Filipina 1 disebabkan mereka terlalu fokus terhadap Indonesia. Menyebabkan sekarang ini 3 orang main mereka dalam keadaan knockdown. Vietnam 2 boleh dapatkan chicken dinner sebenarnya, Amy. Tak pelik lah kalau kita lihatkan mereka boleh dapatkan chicken dinner. Sebab sekarang ini 2 orang pemain mereka telah pun mula menyelinap masuk di dalam kepulan asap ini. Menghampiri pemain-pemain dari Filipina 1. Kalaulah Nick ni kena dekat kedudukan 3 orang pemain yang sekarang ni nyawa dia betul-betul rendah ni, memang betul-betul sedap lah. Tapi belum lagi sampai Nick tersebut, tak pasti mungkin dia tengah masak. Dan itulah satu perkara yang agak sayang lah sebenarnya. Kalau Filipina 1 betul-betul dapat buat full reset. Dan nampak gayanya, mereka dapat buat full reset yang diperlukan. Lama betul tadi dia menggabung tangan tersebut dalam penelitian. Dia cuba untuk mencari-cari, tetapi malang sekali lemparan bom tangan tersebut tidak mengena. Namun Gosu dan juga rakannya berjaya untuk menamatkan riwayat salah seorang pemain Filipina. Itu bermakna tinggal 3 orang pemain saja yang ada untuk mereka. Thailand 2 kalah lagi dengan 2 orang pemain Rongzin. Secara perlahan mula untuk bermain secara proning saja. Tidak mahu untuk bermain dengan terlampau agresif. Mereka tahu ini adalah peluang terbesar untuk Filipina 1. Jadi kalau mereka melolong terus menuju terhadap pemain-pemain Filipina 1, mudah saja untuk mereka dikeluarkan dengan begitu saja. 3 pemain ini menunggu pihak-pihak lawan, tetapi Barude berjaya untuk dapatkan Mela. Itu bermakna tinggal seorang sahaja lagi untuk main Thailand. Wah, tadi tu bagi saya satu kerugian yang besar jugalah untuk Vietnam 2. Dan juga untuk Thailand 2 juga sebenarnya. Mungkin mereka tak menjagakan sampai 3 orang jatuh kot. Tapi kalau ikutkan yang menjatuhkan mereka bukanlah pasukan Indonesia kan. Yang menjatuhkan tadi adalah oleh Thailand dan juga Vietnam, jika tak salah saya. Tapi pada waktu ini kita lihatkan Filipina selepas mereka melakukan reset yang diperlukan, mereka kembali bermain dengan lebih agresif sebab mereka tahu mereka ada advantage dari segi nombor. Dan Thailand 2 dikeluarkan di tempat yang ketiga. Tinggal 2 saja lagi perlu untuk mereka cari. 18 diorang dah pun dapatkan Amy dengan Rocello 7 kill, Barut 6 kill. So 2 pemain ini memang betul-betul berbisa. Cuma itulah, saya tak tahu apa in-game name diorang yang sebenar sebab mereka menggunakan nama betul bagi sukan C ni. Ya, tepat sekali. Sehingga sukar juga untuk saya menyebut. Tapi 18 itu adalah mata singkir yang paling terbanyak. Dan kalau mereka boleh dapatkan lagi 2 ni, itu memang paling terbanyak lah untuk SEA Games kita. 18, tadi paling tinggi 16. Sekarang ini mereka mencari 2 lagi. Tetapi adakah pasukan Vietnam ini memilih untuk keluar ataupun mencari kemenangan benda-benda chicken dinner daripada jauh dia? Ambitious baru dapat juga pemain tersebut. So dia kongsi pemain yang terakhir dengan AKM saja di dalam diri beliau. Dan itulah dia winner chicken dinner untuk Filipina 1. Winner chicken dinner
untuk mereka